Assalamualaikum dan hai semua. Kali ini FS akan kongsikan kisah secara random di mana FS akan masuk ke dalam laman web fictionshasha.com. Lepas tu FS akan cari satu cerita ni dan kongsikan kepada anda semua. Okey, jom sama-sama kita masuk ke dalam laman web fictionshasha.com. Ada banyak kisah terbaru yang FS dah upload. Kali ini kita akan pilih kisah yang bertajuk Sesat di Hutan. Kisah ni dihantar oleh penulis yang bernama Jannah Nur. Ini adalah kisahnya. Assalamualaikum semua. Sebelum aku mula bercerita, aku ceritakan sedikit tentang diri aku. Nama aku Farisha. Aku tinggal di daerah Johor tapi belajar di U Melaka. Okey, kisah ni dihantar oleh seorang wanita yang belajar di U Melaka. U mana tu mungkin korang boleh fikir sendiri. U dekat Melaka. Okey, aku seorang yang suka hiking, berbasikal dan suka sukan lasak. Nak dijadikan cerita, ni bila aku pergi hiking dan berkemah di dalam hutan. Okey, kisah seram dia ni berkenaan dia ni pergi hiking dan berkemah di hutan. Mesti banyak kejadian yang seram berlaku kan. Okey, kita teruskan bacaan kita. Aku merupakan setiausaha kelab kembara dekat U. Kita kena buat satu program untuk aktifkan kelab. Jadi kami di barisan hadapan kelab bercadang untuk buat program hiking dan berkemah selama 2 hari 1 malam. Memang kalau kita masuk dia lepas tu kita join kelab ni, kelab tu kena buat at least satu program dalam satu semester. Okey, segala kertas kerja kami bentangkan dan alhamdulillah diluluskan oleh U untuk menjalankan program ini. Jadi seramai 20 orang yang mengikuti program kali ini. 20 orang yang join program ni agak ramai juga. Cerita ni bermula apabila kami mulakan hiking. Aku tak nak bagi tahu tempat sebab sensitif, tapi tempat yang berdekatan dengan Melaka lah. Tempat hiking di Melaka. Sesiapa yang tinggal di Melaka tu mungkin boleh agak tempat ni dekat mana. Sabtu pagi kami berkumpul di Surau U dan menunaikan solat subuh bersama-sama dan membaca sedikit doa untuk memudahkan urusan kami, dan program kami berjalan dengan lancar. Selepas selesai, kami semua bertolak ke tempat hiking. Tempat hiking ni boleh berkemah sekali ya. Okey, tempat hiking yang terletak di Melaka, lepas tu boleh berkemah sekali. Setiba di sana kami bersiap untuk hiking. So far dah separuh hiking, kami semua okey, masih bersama dan tiada gangguan apa-apa. Tetapi setibanya di atas kami hendak berikan taklimat dan bergambar bersama, salah seorang peserta kami hilang. Okey, jadi diorang ni dah sampai atas, tapi bila sesi bagi taklimat dan bergambar bersama, ada seorang pula yang hilang. Siapa yang hilang tu? Dan agaknya dia pergi ke mana? Setelah setengah jam cari-cari, tiba-tiba si Ina ni muncul. Okey, Ina yang hilang ni. Setengah jam baru dia muncul. Lama juga tu cari, setengah jam. Kami semua bertanya ke mana dia pergi. Dia cakap dia terjumpa kawan dia semasa mendaki dan berhenti berbual. Ini sangat pelik sebab semasa mendaki para programmer ada di belakang dan di hadapan semua peserta, dan kami semua tidak nampak Ina berhenti berbual. Tapi selagi Ina dah kembali dengan selamat pun dah buat kami bersyukur. Okey, kisahnya bila naik hiking tu kan, AJK ni dia berada di belakang dan di hadapan, dan peserta akan berada di tengah-tengah. Tapi semua yang join program tu tak nampak pun Ina ni berhenti. Jadi diorang pun pelik lah. Jadi kami turun semula untuk pergi ke tempat berkemah. Malam tu banyak program yang dijalankan dan semua berjalan dengan lancar. Tapi bab Ina ni belum settle lagi tahu. Sejak daripada Ina hilang tu, Ina berkelakuan pelik sedikit. Dah kenapa pula dengan Ina ni? Dia suka gelak kuat-kuat membuatkan dia ditegur beberapa kali sebab macam tak sesuai. Dekat kawasan macam ni nak gelak kuat-kuat. Ya, memang betul. Kalau kita masuk ke dalam hutan ke hiking ke apa, memang tak sesuai untuk kita bergelak ketawa, bercakap kuat-kuat. Sebab dalam kawasan tu bukan kita seorang je yang tinggal. Memang ada makhluk lain selain manusia, mungkin jin atau apa, kita tak tahu. Adab untuk datang ke tempat macam tu, diam dan jangan berlebihan ketika bercakap atau bergelak ketawa. Kita teruskan pembacaan. Lepas kena tegur, dia masuk dalam kemah dan termenung sorang-sorang sehinggalah semua nak masuk tidur. Ina ni share kemah 4 orang dengan kawan dia.
Bila tengah malam tiba-tiba kawan Ina, Fika, tinggal seorang dalam kemah dan terkena histeria. Benda yang kerap terjadi ketika ada buat program di luar, memang akan terjadi histeria. Cuma bezanya siapa yang menganjurkan program itu dah bersedia ke tak untuk menghadapi benda-benda macam ni. Pada program kami ada seorang ustaz, so tak jadi masalah bagi kami. Nasib baik diorang bawa seorang ustaz untuk hadapi benda-benda yang tak dijangka macam ni. Setelah Fika sedar, kami bertanya kepada dia kemana Ina dan 2 orang kawannya yang lain, dan Fika mula bercerita. Dalam kemah tu ada 4 orang. Lepas tu masa Fika ni terkena histeria, dia cuma seorang je dalam kemah tu. 3 orang tu pergi entah ke mana. Fika kata pada pukul 2 pagi Ina kejutkan kawannya untuk teman dia buang air, dan Fika tak nak ikut sebab mengantuk. Selepas tu Fika terbangun pukul 3.30 pagi dan lihat Ina dan 2 orang rakannya masih tidak ada. Pukul 2 pagi keluar dari kemah nak pergi ke tandas. Bila Fika ni bangun 3.30 pagi, dah 1 jam lebih tu. Tapi Ina dan kawannya masih tak ada masuk balik dalam kemah. Dan Fika decide nak bagi tahu programmer, tetapi lepas Fika buka pintu kemah, angin kuat masuk dan Fika terus tak sedarkan diri kerana histeria. Angin kuat masuk ke dalam. Kita tak tahu angin tu angin biasa ataupun angin makhluk halus. Sebab tu dia terkena histeria. Pengalaman orang histeria ni memang diorang akan rasa angin menderu ke arah mereka, lepas tu tak sedarkan diri, histeria. Sama lah kot dengan kes Fika dalam kisah ni. Jadi dalam pukul 4 macam tu, para programmer mencari Ina dan 2 orang rakannya. Seperti biasa, semasa azan subuh, mereka kembali ke kemah. Tapi mereka tidak ingat apa yang berlaku, cuma sedar sudah berada di dalam kemah. Pukul 4 pagi baru masuk balik dalam kemah. 2 pagi keluar dari kemah nak pergi kencing. Pukul 4 baru masuk balik. 2 jam tu. Dan bila ditanya, mereka tak tahu pun apa yang terjadi. Apa yang jadi tu. Tetapi kami semua bersyukur semua selamat. Cuma aku ada rasa kejanggalan sedikit tentang kehilangan diorang ni. Selepas tu kami lanjutkan program pagi kami dan berkemas untuk balik ke U semula. Dalam perjalanan semua peserta tidur dek keletihan dan mungkin rasa tak selesa tidur dalam kemah. Setibanya di perkarangan U, kami semua turun dan balik ke hostel masing-masing dan berehat. Tapi ahli programmer berkumpul sebentar untuk ulasan program, dan sangat mengejutkan aku dapat message dan call daripada Ina yang tidak terjawab, yang mengatakan Ina dan 2 orang rakannya tidak dapat join program ni sebab secara tiba-tiba diserang demam. Jadi si pencerita ni dapat message daripada Ina yang beritahu dia tak ada join program ni sebab dia demam. Ina dan 2 orang rakannya tak ada join tahu. Jadi siapa pula yang join masa program hiking tu, yang katanya hilang selama 30 minit sebab terjumpa dengan kawan yang hilang pada pukul 2 pagi dan pukul 4 pagi baru dijumpai. Okey, kita teruskan. Aku memberitahu semua para programmer dan kami pergi cek Ina dan kawannya sama ada betul mereka demam atau apa. Dan jawapannya yes. Warden pun beritahu mereka memang ada di hostel dan warden bawa mereka pergi ke klinik semalam. Jadi Ina ni dan 2 orang rakannya demam. Mereka bukan buat prank atau apa, sebab warden sendiri yang hantar mereka pada malam mereka berkemah tu. Warden hantar mereka pergi ke klinik. Seram juga ni. Siapa pula yang join dorang tu? Yes, benda ni berlegar-legar di fikiran kami semua, termasuk Fika. Fika yang duduk satu kemah dengan dorang tadi. Dia lagilah rasa pelik dan seram sebab dah tidur bersama dorang. Rupa-rupanya tidur bersama dorang tu bukan Ina dan 2 orang rakannya. Kalau korang jadi macam ni, korang dah tidur dengan orang tu, dah berbual apa semua, tapi orang tu bukan orang yang sebenar. Benda tu menyamar ke apa? Kita tak tahu. Atau mungkin korang boleh fikir sendiri. Seram juga ni. Dan sambung. Tapi kami tidak membesarkan perkara ini dan tidak memberitahu kepada fakulti atau pihak U. Tetapi aku tak senyap macam tu je. Aku tanya Ustaz apa yang berlaku dan ternyata benda yang gantikan Ina dan 2 orang rakannya
inginkan Fika kerana dia minat dengan Fika. Lepas tu aku pesan dekat Fika untuk balik dan berubat kerana selepas kejadian tu Fika suka bersendiri dan bercakap seorang diri. Fika ni pula yang terkena. Benda tu sukakan Fika. Lepas tu dia menyamar untuk supaya satu kemah dengan Fika. Pandai pula benda tu. Lepas kejadian tu Fika ni dah dikatakan suka bersendiri dan bercakap seorang diri. Kesian pula dekat Fika ni. Dia pula yang jadi mangsa. Rasanya sampai di sini saja kisah yang aku kongsikan memang seram jika korang yang alaminya. Sekian, terima kasih. Yang betul-betul seram tu. Sebab kita dah tidur dengan orang tu, tak sangka orang tu sebenarnya bukan orang tu. Korang boleh bayangkan sendiri kan? Okey, itu saja kisah pada kali ini secara random. Next video pun FS akan buat benda yang sama, masuk ke dalam laman web fiction Syasha. Kemudian FS akan cari satu kisah dan kita kongsikan sama-sama. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.